minta. Tetapi kata Syekh ini, ramai manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, ramai manusia yang tidak menyembah selain Allah, kata Syekh ini. Ramai gitu. Lebih-lebih lagi bila kita ini berada di dunia akhir zaman, kata Syekh. Sambung lagi, tabiat untuk mengingkari, tabiat untuk membangkang, tabiat untuk meremehkan sesuatu kenikmatan adalah penyakit yang umum menimpa jiwa manusia. Maknanya kata Syekh ini, sifat mengingkari, sifat membangkang, sifat meremeh-remehkan satu benda, sifat sentiasa mencari salah orang, itu biasa berlaku dalam diri manusia. Sentiasa ada. Bila sebut manusia itu pasti ada benda tu. Kerana itulah kata Syekh ini, kita tidak perlu hairan, kita tidak perlu resah apabila mendapatkan mereka mengingkari kebaikan yang pernah kita lakukan. Maknanya kalau Allah Ta'ala pun dia boleh engkau, Allah Ta'ala pun yang beri rezeki kepada dia itu dia pun boleh engkau, apa lagi kita manusia ini, lebih-lebih lagi lah dia boleh mengingkari kita. Itu di Syekh ini buat perbandingan. Kalau Allah Ta'ala pun kita pun boleh engkau dia pun boleh engkau Allah Ta'ala, Tuhan beri rezeki kepada dia pun dia tak sedar, dia masih lagi mengingkari Allah Ta'ala, apatah lagi kita manusia biasa ni yang sama macam dia juga, maka lebih-lebih lagi lah dia akan mengingkari kita. Mencampakkan budi baik yang kita telah tunjukkan, dok cara pun tak heran pun apa yang kita buat, serta melupakan bakti yang telah kita persembahkan. Apa yang kita lakukan sebelum ini untuk kebaikan semua orang, dia tak tengok itu. Yang dia tengok apa yang boleh dia lakukan untuk menjatuhkan kita. Itu kata Syekh ini. Bahkan kita tidak usah resah apabila mereka pun memusuhi kita dengan sangat keji dan membenci kita sampai mendarah daging. Sebab itulah kata Syekh ini, semua itu mereka lakukan adalah justru kerana kita berbuat baik kepada mereka. Mana Syekh ini tak usah fikirlah benda tu. Mana kalau dia dengan Tuhan pun dia ingkar, apatah lagi kita ni manusia biasa, dia lagi-lagilah akan ingkar kita. Kata Syekh, jangan carilah ke dia tu, abaikanlah dia tu. Kerana kenapa? Kerana kita sentiasa buat baik kepada orang, kita sentiasa menolong orang, kita sentiasa membantu orang, maka itu boleh memberi kesan kepada dia untuk segera menidakkan apa yang kita buat itu. Kata Syekh ini. Syekh ini memberi dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaannya. Mereka ini, Syekh ini mendatangkan dalil Quran mana Allah Ta'ala itu telah memberi kesenangan kepada mereka, Allah Ta'ala memberi kenikmatan kepada mereka, tapi mereka ingkar, mereka lupa, mereka lalai. Siapa yang beri mereka itu kenikmatan, siapa yang beri mereka itu kesenangan, mereka tak sedar. Walaupun mereka sedar, tapi mereka ingkar. Itu maksud Syekh itu. Cuba kita buka kembali catatan dunia tentang perjalanan hidup ini. Syekh nak beri satu cerita ni, nak kabarnya manusia ini dulu lain, sekarang lain. Mana dia boleh berubah dalam sekelip mata. Dalam salah satu babnya diceritakan, seorang ayah telah memelihara anaknya dengan baik. Dia memberinya makan, ayah itu beri makan, ayah itu beri minuman, beri makanan dan sebagainya, beri mendidik, beri pendidikan sehingga menjadi orang pandai. Rela tidak tidur demi anaknya, kata Syekh ini. Rela untuk tidak makan asal anaknya kenyang, dan bahkan bersusah payah agar anaknya bahagia. Biar dia susah pun asalkan anak bahagia, kata Syekh ini. Namun Syekh ini buat perbandingan, namun sebaliknya, ketika sudah berkumis lebat dan kuat tulang-tulangnya, namun apabila anak ini sudah besar, tiba-tiba dia menjadi seperti anjing liar, meremehkan jasa orang tuanya, dan dia tidak
hanya berani menghina, dia bukan saja menghina, bahkan juga melecehkan, mengacuhkan, membongkok, mendahaka terhadap orang tuanya. Dan semua itu dia tunjukkan dengan perkataan dan juga tindakan. Maknanya, nak kabarnya, pada kita manusia biasa ini, Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita, sentiasa memberi kesenangan kepada kita, sentiasa memberi kenikmatan kepada kita, supaya kita ini hidup senang di dunia ini, dengan harapan bila senang kita pun senang di akhirat. Tapi Tuhan kata, ramai manusia yang lalai, ramai manusia yang tak bersyukur yang aku bagi. Dia tak nampak yang beri kekayaan yang itu adalah Tuhan. Dia tak nampak yang beri kepadanya itu kenikmatan adalah Tuhan. Yang beri kepadanya itu kesenangan adalah Tuhan. Dia tak nampak, maka tak nampak dia pun engkau apa yang Tuhan kata. Itu yang berlaku pada dunia akhir zaman. Lepas tu kata Syekh, bila ayah ini beri kebaikan kepada adiknya masa kecil, bila besar dia lupa yang mana ayahnya itu pernah memberi kebaikan kepadanya pada waktu kecil dulu. Sama juga Syekh ni buat perbandingan kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita senang, lupa Allah. Bila kita susah, baru ingat kepada Allah. Bila kita segar mega, lupa Allah. Bila kita sakit, baru ingat Allah. Bila kita kaya, lupa Allah. Bila kita miskin, baru ingat Allah. Itu sudah menjadi lumrah manusia pada dunia akhir zaman, kata Nabi. Lepas itulah Nabi beri satu hadis, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Akhir sekali, hidup sebelum mati. Akhir sekali. Mana semua manusia itu pasti akan mati. Ingatlah, carilah pahala banyak-banyak untuk dibawa bekalan ke sana. Sambung lagi. Kerana itu, siapa sahaja yang kebaikannya diabaikan dan dilecehkan oleh orang-orang yang menyalahi fitrahnya, sudah sayugianya menghadapi semua itu dengan kepala. Manusia biasa, apabila kita beri kebaikan, beri kenikmatan kepada orang, orang tidak bersyukur kepada kita, pasti manusia biasa akan marah pada orang itu. Kenapa kita beri bantuan kepada dia, dia tak bersyukur? Manusia biasa akan marah. Tapi kata Syekh ini, abaikanlah begitu. Kita buat satu benda itu bukan kerana manusia itu, dan kita, bukan juga kerana manusia ini. Kita buat satu benda itu hanya semata-mata kerana Allah, kata Syekh itu. Itu kuncinya. Buat satu benda itu bukan kerana manusia, buatlah kerana Allah. Kerana Allah lah yang akan memberi makkah kepada kita. Allah lah yang akan memberi penilaian kepada kita. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Dan ketenangan seperti itu akan mendatangkan balasan pahala dari Allah yang maha penuh perbendaharaannya, yang tidak pernah habis. Maknanya rezeki Allah itu penuh di langit, penuh di bumi untuk manusia. Manusia mana? Manusia yang sentiasa bersyukur kepadanya. Sebab itulah, la in syakartum la azidannakum, ayat tu, manusia bersyukur itu aku akan tambahkan lagi kenikmatan kepadanya. Tuhan kata, manusia yang tidak bersyukur, azabku amatlah pedih, kata Tuhan. Ajakan ini bukan untuk menyuruh kita meninggalkan kebaikan. Kata Syekh ini, aku khabar ni, kata Syekh, bukan nak suruh kita jangan buat baik. Sebab apa? Bila kita buat baik, orang caci kita. Kita buat baik, orang kutuk kita, maka kita pun tak nak buat baik. Kata Syekh ni, aku khabar ni bukan nak suruh jangan buat baik. Buat baik, kata. Teruskan buat baik. Jangan hirau apa yang kata Syekh ni. Buat baik. Yang atau meninggalkan kebaikan yang telah kita lakukan selama ini, atau agar kita sama sekali tidak berbuat baik kepada orang lain. Teruskan buat baik. Jangan fikir apa yang kata. Kalau benda itu baik, teruskan, kerana yang memberi makkah kepada kita, yang beri penilaian kepada kita adalah Allah Ta'ala. Ajakan ini hanya ingin agar kita tidak goyah dan tidak terpengaruh sedikit pun dengan kekejian dan peringkaran mereka atas semua kebaikan yang telah kita buat. Maknanya Syekh ini khabar, Syekh ini cerita ni tentang apa yang kita buat, orang kutuk kita, apa yang kita beri, orang hina kita, nak khabarnya itu akan berlaku kalau kita buat gitu. Maka bila kita buat gitu, berlaku gitu, abaikan apa yang dikata oleh mereka itu. Jangan hirau apa yang dikatakan oleh mereka itu, dan teruskan buat
benda baik itu. Walaupun dalam masa sama dia mempertikaikan, dia mencaci kita, dia mengutuk kita. Abaikan itu. Dan janganlah kita bersedih dengan apa saja yang mereka lakukan kepada kita. Kerana semua itu akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala, bukan dia yang bagi. Berbuatlah kebaikan hanya demi Allah semata-mata, kata Syekh. Pengarang kita ini menegaskan bahawa buatlah sesuatu kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai kerana Allah semata-mata, bukan kerana sesiapa pun. Maka kita akan menguasai keadaan, tidak akan terusik oleh kebencian mereka. Bila kita buat satu benda itu kerana Allah, kita tak hirau dah apa yang orang kata, orang caci, orang kutuk, tak hirau dah. Kita buat kerana Allah, dan tidak akan merasa terancam oleh perlakuan keji mereka. Tingkah laku mereka itu yang boleh menyebabkan kita terluka, tingkah laku mereka itu yang boleh menyebabkan kita terasa hati, kita tak hirau dah kerana kita ada Allah. Nak kabarnya hidup ini biar kita ada paksi. Paksi itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Ta'ala. Sebab itulah satu kisah zaman Nabi itu, dia orang lelaki ini pergi perang. Dia pergi perang, musuh Islam itu panah ke dia, kena belakang dia ada panah, sakit. Dia percaya kepada Allah, Allah itu boleh tolong dia. Sahabat lain itu nampak dia ni ada panah belakang, cuba nak tarik panah itu. Aduh sakit-sakit, kata dia. Jangan tarik sakit. Macam mana, kata dia? Mau tarik panah ini ketika aku semayang. Aku yakin Tuhan akan tolong aku. Tengah-tengah semayang, Allah Akbar, rokok, bangun, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salam tu, dah cabut belum? Cabut dah. Tak terasa cabut pun anak panah itu. Cabut ketika dia khusyuk tengah semayang, tak terasa sakit. Makna Tuhan tolongnya itu. Gitu kita nak. Jangan fikir dah apa yang kata. Ingat, Allah ada bersama kita. Itu maksud Syekh ini. Kita harus bersyukur kepada Allah kerana dapat berbuat baik. Kita harus syukur kepada Allah kerana kita dapat berbuat baik ketika orang-orang di sekitar kita berbuat jahat. Kita masih lagi mampu membuat kebaikan, dalam masa yang sama orang di sekeliling kita buat jahat kita. Mampu lagi kita teruskan benda baik. Kita tak jadi, bila dikutuk kita kalah. Bila dikutuk kita berhenti hendak. Teruskan buat baik. Abaikan apa yang dikata oleh mereka-mereka itu. Sebab kita sekarang ini berada pada dunia akhir zaman, macam-macam boleh berlaku. Bukan kamu kata, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahawa tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Maknanya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Maksudnya gitu. Dan kalau boleh, tangan kanan beri tanpa diketahui oleh tangan kiri. Maknanya buat perbandingan, Syekh kata beri korang, kalau boleh jangan siapa-siapa tahu. Itu adalah lebih baik orang itu derma RM1 daripada orang itu derma RM10,000. Nak menunjuk ini pahala banyak, itu tak ada pahala. Maksud gitu Syekh ini buat perbandingan. Sebab yang memberi nilai makkah kepada kita bukan manusia orang ramai, yang beri makkah kepada kita Allah. Beruntunglah orang-orang yang mati di dunia ini, dia banyak pahala. Banyak pahala kerana apa? Banyak pahala dia buat semua perlakuannya itu kerana Allah. Nak gitu, barulah kita tuai pahala kita yang kita buat di bumi ini di hari akhirat. Nak gitu. Masih banyak orang berakal yang sering hilang kawalan dan menjadi serabut fikirannya saat menghadapi kritikan dan cecaan pedas dari orang-orang sekitarnya. Ramai orang kita ini bila orang caci, meloting marah tak terpasang. Tapi kalau kita senyap, menyebabkan orang yang kata itu naik atas kepala kita. Maka kata Syekh ini,
nak bidas balik, nak jawab balik apa yang dikata oleh orang itu, nak memelihara, membela diri kita, cari hujah-hujah yang boleh mengalahkan orang itu dengan cara uslub yang baik, dengan cara yang terbaik, dengan cara terbaik boleh mengalahkan hujah orang itu, kemukakan bukti-bukti yang mengatakan apa yang kita buat ini betul, apa yang kita buat ini molek, bukan untuk kita, untuk semua orang. Maka teruskanlah. Barang siapa, Nabi kata, barang siapa yang membuat satu benda itu yang tidak ada pada zaman aku dan benda itu baik untuk semua orang, teruskan, ada pahala. Tapi barang siapa yang buat benda itu yang boleh memberi mudarat pada orang, boleh dosa. Maka kalau benda itu baik, boleh mendatangkan kebaikan kepada semua orang, teruskan. Sebab yang beri nilai adalah Allah. Maka mereka seolah-olah belum pernah mendengar wahyu Allah yang menjelaskan dengan jelas tentang perilaku golongan manusia yang selalu mengingkari Allah. Dalam surah Yunus, dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, dia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, mohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Maknanya kata Syekh ini, Syekh membuat perbandingan, dia mengalami kesusahan, dia minta dengan Allah untuk hapuskan kesusahan itu, tapi bila dia senang, dia lupa yang menghapuskan sesuatu itu adalah Allah. Dia mengalami musibah, mengalami malapetaka, diminta dengan Allah Ta'ala supaya dijauhkan musibah itu. Tuhan perkenankan musibah, doanya itu untuk jauh musibah. Bila Tuhan hapuskan musibah, dia lupa yang menghapuskan musibah itu ada Allah, maka dia engkau lupa. Lepas tu kata Nabi, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara: hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sepi. Tuhan Nabi ajar dah, ingat sebelum begitu. Kita takut bila kita mati dalam keadaan kosong, tidak ada pahala, dah tak ada pahala. Bila di akhirat pula, kita menjadi muflis akhirat. Sebab apa? Pahala tak ada, dosa orang tu kita ada dengan dia lagi, dosa dia kita ambil, maka dosa kita semakin banyak, pahala tak ada, maka semakin lamalah kita akan duduk dalam neraka. Satu hari neraka bersamaan 1000 tahun dunia. Lama duduk neraka, takut. Itu kita tidak pernah terkejut manakala menghadiahkan sebatang pen kepada orang bebal, lalu dia memakai pen itu untuk menulis cemoohan kepada kita. Kita tak heran pun, kita beri hadiah ke dia, beri pen ke dia, dia tulis kutukan kepada kita, dia tulis surat-surat kutukan kepada kita, dia tulis cacian kepada kita. Tak heran pun. Sebab apa? Memang itu akan berlaku di dunia ini. Dan kita tidak usah terkejut bila orang yang kita beri tongkat untuk mengiring kambing, gembalanya justru memukul tongkat itu kepala kita pula. Dimukul ke atas kepala kita. Kita beri tongkat ke dia, suruh gembala kambing, tapi tongkat itu dia ambil ketuk kepala kita. Tak sayanglah. Zaman akhir ni, dunia akhir zaman, benda itu akan berlaku. Dan beruntunglah orang-orang yang boleh jauh daripada sifat-sifat gitu. Ini semua adalah watak dasar manusia yang selalu mengingkari dan tidak pernah bersyukur kepada penciptanya sendiri yang maha agung dan maha mulia. Ini sifat, Tuhan kata, sifat dasar, sifat yang ada dalam diri manusia. Semua sekali ada benda ni, tapi sikit banyak. Kalau boleh dia ikut apa yang Tuhan suruh, dia tak buat benda ni. Dia tak deki korang, dia tak kata korang, dia tak ngumpat korang, dia tak cara orang, dia cara orang untuk kebaikan, itu dibolehkan. Ni ramai manusia zaman sekarang ni, dia duk cara dari sudut negatif. Itu masalah yang berlaku, lebih-lebih lagi pada dunia akhir zaman. Begitulah, kepada Tuhannya saja mereka berani membangkang dan mengingkari, apatah lagi kepada kita dan kita semua. Dengan Tuhan pun orang ini boleh ingkar, dengan Tuhan pun orang ini boleh
mencemuh apa Tuhan beri ke dia. Dengan Tuhan pun dia boleh mengata ke Tuhan, Tuhan ini zalim, tak ada kepadanya. Dia pun boleh kata. Apatah lagi kita manusia biasa, kalau beri kepada orang, lebih lagi lah dia kata kepada kita. Itu yang berlaku pada zaman sekarang, zaman akhir zaman yang sudah tidak ada Nabi. Maka itulah berlaku. Sebab itulah kita tengok semasa Nabi ada dulu-dulu pada zaman Muhammad, Nabi Musa, Ibrahim itu, Nabi Isa itu, jarak Nabi Isa nak sampai ke Nabi Muhammad SAW ni satu masa yang panjang, menyebabkan umat ketika ini lalai, engkau Tuhan, lupa Tuhan. Sebab itulah bila di hujung sana lahirnya Nabi Muhammad SAW, umat ketika itu ramai yang sembah berhala. Sebab wafat Nabi Isa, tidak ada lagi Nabi lain. Satu tempoh masa yang panjang, maka Tuhan lahirkan seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mencerahkan kembali yang hitam ini. Itu berlaku. Dan sekarang sudah tidak ada Nabi. Bila berlaku benda-benda yang negatif, bila berlaku benda-benda yang tak molek, siapa yang boleh khabar? Al-Quran dan hadis. Cepat-cepat kembali kepada Quran, cepat-cepat kembali kepada hadis. Itu yang berlaku, yang kita nak sekarang ni. Maka Tuhan suka orang yang buat salah, dia tahu dia salah, dia cepat-cepat kembali kepada aku. Tuhan suka. Orang yang tahu dia salah, tapi dia tak cara pun, tak minta apa pun dengan Tuhan, Tuhan benci orang ini. Itu yang berlaku pada zaman sekarang. Lebih-lebih lagi dunia akhir zaman. Kita dunia ini bila runtuh, wallahu alam. Tapi yang pastinya dunia ini sudah tua. Sebelumnya lahir Nabi Adam AS, dunia ini sudah ada penghuninya. Penghuninya itu seperti manusia, bukan manusia, sudah ada penghuninya. Sudah ada penghuninya. Bila penghuni itu mengingkari apa yang Tuhan suruh, Tuhan matikan belaka penghuni itu, wujudkan pula penghuni baru. Satu tempoh yang panjang, penghuni itu engkau Tuhan, Tuhan matikan lagi penghuni itu, bangkit pula penghuni lain. Akhirnya berlaku beberapa kali, maka Tuhan menciptakan Adam yang ada akal. Maka malaikat terkejut apa yang Tuhan cadang itu. Allah setuju. Mana Tuhan tahu apa yang dia kata, maka malaikat senyap belaka. Maka jadilah Adam sehingga sekarang. Maka bila mati semua umat di dunia ini, tidak ada lagi bangkit orang lain, melainkan umat ini, umat-umat dulu bangkit menuju ke hari akhirat. Itu penamat sekarang. Dulu tak gitu. Masa sebelum Nabi Adam, mati umat itu, bangkit baru. Mati, bangkit. Bukan manusia, macam manusia yang suka berperang sama sendiri. Akhirnya bumi ketika itu hancur lebur, Tuhan bangkit kaum baru. Begitulah berulang kali berlaku. Ini diceritakan dalam kitab-kitab fiqh sirah. Kitab-kitab fiqh banyak cerita ni. Kitab-kitab tentang agama banyak cerita. Maknanya bila akhir zaman kita sekarang ni, akhir zaman tiup sangkala, sudah tidak ada lagi bangkit itu. Bangkit kali tak akhir, semua sekali umat bangkit, termasuk umat sekarang dengan umat dulu-dulu tu, bangkit menuju ke hari akhirat yang kekal abadi. Itu berlaku. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika itu dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, pahala banyak, tidak ada dosa. Nak gitu, nak gitu kita ni. Sebab ini kita ni berada dunia akhir zaman, sudah tidak ada Nabi. Maka bila tidak ada Nabi, carilah pahala banyak-banyak. Nak cari pahala murah sangat, jangan kacau orang, jangan kata kau orang, jangan upak kau orang. Buat satu benda itu dengan bismillah. Bila ada bismillah, itu ibadat. Bila ibadat, ada pahala. Dan ingat, buat satu benda itu hanyalah kerana Allah, bukan kerana manusia. Buat satu benda itu kerana manusia, kosong. Buat kerana Allah, pahala banyak. Itu Nabi ajar, itu Tuhan khabar. Maka ikutlah apa yang diajar oleh Allah Ta'ala, dan ikutlah apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu intipati yang keenam. Berharaplah akan redha Allah semata-mata. Kita hidup ni kena ada redha Allah. Tidak ada redha Allah, kita sayang, seribu kali sayang. Nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Hidup kita di dunia ini perlu kepada redha Allah.
tidak ada redha Allah, kita ini kosong, tak ada benda apa. Beruntunglah orang-orang yang hidup dunia ini mendapat redha Allah. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita juga bukan saja mendapat redha Allah, dan kita juga mendapat rahmat Allah untuk memasukkan kita ke dalam syurga yang kita idam-idamkan. Itu hak kita. Dan kita tahu dah, tidak akan masuk syurga melainkan masuk dulu dalam syurga itu umat Nabi Muhammad. Dan kita dengar cerita ni masa maulid, tidak akan masuk syurga melainkan umat Nabi Muhammad. Dan Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam tidak nak umat-umatnya itu masuk dalam neraka, biar semua sekali umatnya masuk syurga. Itu kita nak. Dan tidak ada cara lain melainkan buat suatu benda itu kerana Allah. Dan buatlah banyak-banyak, cari pahala banyak-banyak. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak mensia-siakan waktu yang ada di dunia ini. Maknanya hidup kita ini pendek, maka carilah pahala banyak-banyak. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, kerana jabatan untuk bahagia di akhirat adalah di dunia. Akhir kata, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Ta'ala, moga-moga kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak rugi di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.